Sudah kita tonjolkan seorang tokoh muda, ada pendidikan, berani, yang kita latih supaya amanah mewakili kepentingan masyarakat Melayu, Cina, Iban, Bedayu yang boleh bawa perubahan di negeri Sarawak daripada penindasan dan penipuan yang terus selama ini. Sudah ada orang tanya, mengapa kita sungguh-sungguh sangat? Politik ini bukan soal peralihan kuasa. Perdana Menteri silih berganti, Ketua Menteri boleh silih berganti, tapi yang kita nak ubah hari ini sistem. Sebab itu Datuk Najib bila dia tengok orang marah sikit Taib, dia dah Taib akan berhenti. Kemudian Datuk Taib jawab hari ini, bagi saya beberapa tahun lagi. Yang kita nak suruh berhenti itu bukan Datuk Taib seorang. Yang kita nak suruh berhenti itu seluruh kekuatan Barisan Nasional Sarawak. Datuk Najib dia tak faham, kerana dia ingat ganti seorang macam dia ganti Dollah Badawi. Sistem sama juga, rasuah macam tu juga, zalim begitu juga, telanjangkan orang macam itu juga. Ya. Jadi sebab itu kita kena faham yang kita nak bawa. Saya tak mau cerita bab tanah, sudah tahu. Gerai dirampas, sudah tahu. Jalan yang teruk, sudah tahu. Takkan orang tak tahu? Kita bukan Bangladesh ni, bukan Zimbabwe. Ini Sarawak, negeri kaya. Sebab apa jadi begitu? Saya tadi di Serian, kawasan Berdayuh, Christopher calon. Bila pergi kawasan Berdayuh, dia kata kat saya, "Zuzi, boleh tak bagi 10 minit, ada kampung Melayu situ Corok, jalan gantung, titik gantung." Dan memang teruk sangat, miskin sangat. Calon Berdayuh, Kristian, bagi tahu kat saya, Datuk, miskin sangat orang Melayu Islam ni. Yang pemimpin Islam ni apa, dia buta ke? Tak tahu, boleh biar. Saya masuk kampung itu, piti jalan ini bahaya bagi rakyat. Saya lalu, saya kena perhati di bawah. Orang angkat tangan, saya nak angkat tangan, tengok bawah. Saya angkat tangan, bawah. Itu yang tadi saya ingat tadi depan Abang Bahar, macam lagu Bimali, macam tutup mata. Ayah Cik Siti, perempuan banyak muda, anak tak tahan jalan tutup mata. Ya, dalam jam tu kita lompat. Ini apa dia? Negara kita hasil minyak 1 tahun dengan harga sekarang mencecah 90,000 juta ringgit. Balak berapa puluh bilion ringgit. Kelapa sawit takkanlah tak ambil perhatian. Naik jalan di Sarawak istimewa. Jalan raya nak masuk kawasan-kawasan baik Melayu, saya pergi ke Saribas, Kampung Tiu. Kampung Tiu. Apa? Tiu. Tui. Mana ada Tiu? Tiu pula. Tui. Yang tanding Abang Zul. Nak masuk jalan itu, saya dengar ada ahli parlimen PAS, orang Cikgu Wan Rahim daripada situ. Zuraidah pun ada di situ. Pinggang saya baru repair. Dah begitu duk, begitu. Nak tunjuk tak boleh, kita nak tunjuk macho. Sebab dia orang panggil saya ni ejen kan, ejen Cina, ejen Yahudi, ejen Hindu, ejen itu. Jadi saya James Bond, jadi kena jalan tegak. Kampung Melayu teruk. Ya. Jadi jalan masuk, jalan dengan saya pergi Kakus, naik kereta 2,5 jam, naik bot 40 minit. Itu naik bot dengan jalan raya sama aja, semua dia begitu. Jadi tak payah cerita lebih dari itu, sudah tahu masalah dia. Sudah, kita rakyat, kita bukan hamba, kita hanya hamba Tuhan. Apa ayat Quran dalam kaitan ini? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba
hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan, bukan hamba manusia, bukan hamba pangkat, bukan hamba projek. Kita hamba Tuhan, servant of God. Apa dia servant of God? Dia hina, dia hamba hanya di depan Allah. Jangan orang lain nak hambakan dia. Jangan orang lain berani bodohkan dan kulikan rakyat. Ini kena ingat. Yang hamba hanya kepada Tuhan. Apa dia beza? Orang kalau betul hamba Tuhan, you hina kepada Tuhan saja, tidak kepada manusia. Pendidikan mungkin tak tinggi, duduk di kampung, kawasan baik, tapi dia ada maruah, harga diri, penyokong rasul-rasul. Isa alaihissalam, Jesus, Nabi Muhammad SAW, penyokong dia ke mana? Koprak-koprak besar ada di kalangan rakyat. Yang majoriti siapa? Anak muda dan golongan yang disebut mustad'afin, golongan yang tertindas, yang dihina oleh manusia. Sebab itu Ja'far bin Abi Talib, bila diberi pelindungan, ya, Maharaja Kristian Habasyah Najashi bagi perlindungan kepada Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Nabi Muhammad yang beliau amat kasihi. Najashi tanya, "Hei Ja'far, mengapa kamu datang ke sini? Orang beritahu aku kamu bawa agama yang keliru dan menyesatkan." Jawab Ja'far. Ja'far bin Abi Talib jawab, "Aku bawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengesalkan Tuhan dan menghentikan perhambaan, penghinaan manusia ke atas manusia." Maknanya memerdekakan manusia. Itu yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib di hadapan Maharaja Najashi, Maharaja Kristian. Maharaja Kristian itu Kristian yang baik. Jadi dia kata, "Okey, kalau gitu kamu duduklah di sini, kami beri perlindungan kepada kamu." Itu dia hubungan Muslim dengan Kristian. Bukan nak bergaduh pasal kitab Injil ni. Orang Islam Quran dia tak baca, dia marah orang baca kitab Injil. Ajaib, ya. Quran ni baca, ha? Dia orang baca Injil. Dia tak baca Quran, orang lain punya baca kitab Injil. Saudara, ini dia pengalaman kita Muslim dengan Kristian. Tapi Muslim, hamba Tuhan tadi saya sambung, apa? Kalau ini prinsip dia boleh berjalan di muka bumi dengan penuh yakin. Ya, dia berani berjalan, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka kami dengan full of confidence. Kenapa? Kerana prinsip dia hidup untuk perdamaian, dia hidup untuk menegakkan keadilan, dia bawa ma'ruf, dia bawa kebaikan kepada umat manusia. Dia berjalan di muka bumi ini dengan yakin. Dia tak takut. Ini takut. Saya pergi jumpa orang Iban itu, dia kata, ya kena buang ini kita tak mau taib, tapi takut. Saya kata, kakak ada curi? Tidak. Ada rompak balak? Tidak. Ada bunuh Altantuya? Ada rogol anak gadis Melaka? Tidak. Takut pasal apa? Takut. Kita tengok, saya kata, jangan. Kalau gitu dunia terbalik. Kita tak gobak, tak curi, jangan takut. Yang patut takut, yang curi balak, yang rampas tanah, yang rasuah, dia patut takut. Sebab tu orang tanya orang Anwar, dia kata kalau Anwar, Tok Guni Aziz, Tok Wahdi ni kalau perintah, bagi semua pada Cina. Itu kempen dia. Saya kata, bagi apa pada Cina? Hak dia kita bagi. Saya tak bimbang. Saya nak jawab, Melayu ramai ni. Saya jawab, ya, kalau kami perintah, insya-Allah pada ketikanya kami akan adil kepada Melayu, Cina, Iban, India. Pasal apa? Apa? Cina ni kuli kita, hamba kita. Dia manusia. Dan mesej Islam apa? Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Sayyidina Ali pernah ditanya. Saya nak bawa ni supaya orang faham, kita politik ini bukan politik makiamun, bukan politik londeh kain orang. Itu politik Najib Rusmah.
Itulah orang. Habis pula, lepas tu mula jantan, lepas tu nak betina, segi depan, segi belakang. Sama anak muda ni, anak-anak muda tanya, DNA. Lagi money. Sekarang ni nak video seks. Maknanya jijik orang. Orang Cina kata ini Xiaoren. Ada Cina ni, ada Cina. Orang Jawa kata ini zaman edan. Ada orang Jawa, Pak? Ada. Apa edan? Gila. Oh, ada Jawa rupanya. Ya. Edan artinya gila. Siapa yang kata? Ronggo Warsito. Siapa Ronggo Warsito? Pemikir besar Jawa di zaman Keraton Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono. Ayahnya ditangkap, dibunuh oleh Belanda. Ronggo Warsito naik sebagai penasihat. Kata apa? Zaman ini zaman edan, zaman gila. Sebab apa gila? Perasuah diangkat dan dimuliakan. Rogol jadi tokoh moral. Orang yang rompak tanah diangkat dan disanjung. Orang bawah, rakyat yang cuba berjuang, dipukul dan dipenjarakan. Ini bukan saya kata, Ronggo Warsito. Dalam hadapi ini apa yang Ronggo Warsito nasihat? Beringatlah, eling lawan waspada. Apa terjemah? Mai sini sekarang. Maknanya kalau hadapi ini semua, beringatlah kita, beringat dan waspada. Itu disebut eling, beringat, lawan waspada. Jangan, karena kalau kita terperangkap tengok media TV3, macam TV3 Mubarak Mesir, apa dia cerita? Inilah pemimpin paling hebat, inilah ekonomi paling baik, inilah presiden yang paling. Manusia dilahirkan dengan nalurinya sebagai hamba Tuhan. Dia masih ada kesucian dia. Tidak semua orang boleh tertipu, boleh dibeli. Dia ketuk pintu hati dan fikir dengan baik. Dan insya Allah saya yakin kita menang dan Ghazik akan jadi. Tapi kita tak terlawan. Mana terlawan dengan media? Media hebat. Kita bawa manifesto kita bawa buku jingga yang disiapkan oleh anak-anak muda. Kemudian Tok Guru Hadi Awang, saya Lim Kisiang pergi line by line. Itu kita menang, kita nak buat apa? Najib kata, ikut orang ni tak kerti ekonomi, kalau ikut bankrupt negeri. Sombong dia. Taib Tok Taib petinggi, dia kata dia pembangkang, tak kerti perintah, tak tahu nak urus negara. Taib, kami ini pemerintah, kerajaan di Selangor, kerajaan di Pulau Pinang, kerajaan di Kelantan, kerajaan di Kedah. Dulu Tok Guru Hadi Awang menteri besar, tahu tak? Oh, tengok dia pakai serban jubah. Dia menteri besar Terengganu. Apa dia buat? Hari pertama naik menteri besar, tol batal. Tak ada tol di Kuala Terengganu. Ya. Oh, tapi ni menteri besar PAS, ya. Dia PAS. Tapi cerdik. Lebih daripada cerdik, ikhlas. Ini yang susah cari ni. Yang cerdik banyak ada. Sebab tu terbalak hilang banyak. Sebab itu Tok Guru ni Aziz berapa tahun menteri besar? 20 tahun. Ya Allah, saudara-saudari, I mean Malays, Chinese, Indians, Ibans, Bidayu. Listen, 20 years as menteri besar, not 1 inch of state land yang diambil. It's not something istimewa. Tak hebat kan macam tu? Hebat. Ada nak Sarawak ni seorang ketua menteri yang tak ambil 1 inci tak? Hey, saya tak tuju. Memang tak ambil 1 inci, ambil ratus-ratus ribu ekor. Maknanya
You know masa krisis ekonomi dulu, saya cakap tinggi sikit pasal calon kita kata, yo, my kawasan ni orang memang cerdik sikit. Okey lah, saya pun naik sikit je. Tempat lain kita mudah sikit, ini kena naik sikit. Betul kan? Ekonomi krisis kan, Amerika bankrupt ni, AIG, kemudian FAI dan macam-macam, Citibank. Kemudian orang tanya, apa dia problem? Pakar ekonomi top-top, consultants, financial analysts, the best in the world, itu di New York. Tapi ringkuk. Kita jawab dia apa? Pandai, pandai, mahir, brilliant minds. Sebab apa yang kurang? Integrity. Ya. Sebab tamak haloba, tamak nak banyak, nak kaya. Dan keduanya tentu dia sebut dari segi istilah ekonomi, aversion to risk. Dia tak peduli wang orang, peduli apa? Tak cukup, ambil bala lagi, share lagi, rugi, ambil lagi. Tak cukup, dia bini, tak bini, anak, tak anak, menantu. Lepas tu yang saudara biasa jangan satu tunggu tahun bila nak dapat 2025. Sementara itu bala dah habis dah. Jadi sudah tak boleh. Sebab itu amanah, integriti itu penting. Jadi saya nak minta kawan-kawan fikir begitu situ. Ini politik ini setengah orang ingat, ini peluang, dia maki kita, kita maki dia. No, ini negeri kita, tanah kita. Kita tak miskin. Ya nak senang-senang lah, orang nak meniaga-meniaga lah. Tapi pasal apa sampai jadi macam ini? Pasal apa kita sampai tidak ada langsung maruah, sampai tak peduli, tak pernah ambil lah. Nampak macam mana kami ni orang miskin, kami susah. Seperti apa, durian dengan mentimun, menggolek luka, kena golek pun luka. Timun dengan durian, golek luka, kena golek luka. Ya, tak usah golek lah. Aku jadi terboyak. Jadi sudah ada, sebab itu dikatakan maruah itu penting. Sebab itu saya mula tadi dengan Ibadur Rahman, integrity is important. Ya. Saya tadi di kawasan Cina, Batu Lintang, 10,000 harta. Saya kata orang Cina, ya, saya pandangan Islam saya macam ni. Saya bukan kata orang kata Anwar ni nak pro Kristian. Apa pro Kristian? Saya orang Islam. Saya yakin kekuatan Islam. Tapi saya juga tahu hormat agama itu penting. Dan bagi saya orang Islam yang baca Quran, amalkan Islam tu baik. Orang Kristian baca kitab Injil, hormati, muliakan agama, jadi baik-baik. Tadi bishop seorang pagi tadi kontak saya. Dia kata, tu Sri ni tahu pasal apa dia orang larang baca Bible bahasa Melayu. Saya kata, yelah, dia orang tak orang faham agama. Kalau dia faham, dia bagi. Dia kata, sebenarnya kerana dalam kitab Injil, saya hari Ahad dalam sermon saya beritahu kepada penganut Kristian, baca bab bahawa sesungguhnya Tuhan melarang kamu untuk menerima rasuah. Tuhan melarang kamu mencuri dan merompak harta orang. Itu ini yang dia tak orang pergi baca. Dia ingat saya kata dekat orang tu, padahal ini kitab Injil sebut. Oi, pandai juga bishop ni. Jadi sudah, kita tengok baik ekonomi, politik, pembangunan, undang-undang, agama, kita kena bawa perubahan. Ada orang nak bangkitkan soal ini, Cina ni tak betul. Saya sebut berapa jumlah saham Bumiputera yang dikeluarkan daripada awal sampai sekarang, 52 bilion ringgit. Ini bagus juga, saya menteri keuangan dulu tahu berapa? 52,000 juta ringgit. Untuk siapa? Untuk Bumiputera. Siapa bagi? Kerajaan bagi. Baik, berapa tinggal sekarang kepada Bumiputera? 2 bilion ringgit. Now 50 bilion ringgit tu pergi ke mana? Buat Suruhanjaya lah. Saya buat Suruhanjaya apa sejam. Buat Suruhanjaya. Mana pergi 50? Jawapannya, dia mustahil nak bagi. Sebab siapa ada Bumiputera paling kaya di peringkat Malaysia?
anak Dr. Mahathir Mohzani. Siapa lagi? Adik Datuk Seri Najib, Datuk Nazim, yang CIMB. Itu Bumi Putra paling kaya. Apa yang ini semua ni? Bumi Putra bodoh semua ke? Kuli semua ke? Tak boleh share ke tolong seorang sikit? Tak ada kan anak muda yang lulus accountant, lawyer, yang kita beri amanah, biar dia push bagi dia pandai, ada pengalaman. Nak cari anak kita, bini kita, adik kita. Kemudian Bumi Putra, seorang lagi Tan Sri Syed Mokhtar, 3 orang. Itu untuk seluruh Malaysia. Untuk Sarawak, Bumi Putra mana yang paling kaya? Betul? Ya. Iban mana paling kaya? Jadi yang Iban lain ni bodoh semua, tak boleh tolong. Iban lain tanah kita ambil, angkat geng kita. Saudara, tak boleh. Agama apa yang kita cakap? Apa dia agama kalau tak bawa perdamaian, tak tegakkan keadilan? Siapa yang akan muliakan Islam dan Nabi Muhammad SAW kalau Nabi itu tidak menjadi satu tokoh yang boleh jamin keadilan bagi manusia semuanya? Sebab itu turunnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Khalif Ali, ditanya apa hubungan Islam dengan bukan Islam, dia jawab cukup cantik. Ali ni memang orang yang luar biasa hikmah, knowledge dia. Islam dengan Islam, akhukum fiddin, saudara kamu, your brother and sister in religion. Betul ke? Tanah dia kamu rampai, kamu hina dia, kamu bodohkan dia, kamu saudara apa macam? Sebab tu saudara ni bukan saudara kamu, adik kamu juga, dia saudara. Baik, dia guna akhukum, your brother or sister, brethren in religion. Baik, buat Muslims dan non-Muslims, Islam dengan Kristian, Islam dengan agama-agama lain, macam mana nak jawab? Sayyidina Ali bagi jawapannya tegas, akhukum fil insaniyah, saudara kamu sesama manusia. Saudara, hebat Islam kalau orang faham. Bukan angkuh, bukan sombong, bukan tekan orang, bukan paksa orang. Islam ini dia. Nabi Sayyidina Ali bila ditanya, jawabnya akhukum, saudara kamu. They are your brothers and sisters. They may be Iban, Christians, or Bidayo, or Chinese. Ini yang kita latih. Prinsipnya mesti adil. Jangan zalim, jangan rampas orang. Dalam apa? Dalam kemanusiaan. Jadi saudara, kita bawa buku jingga, Datuk Samsul Iskandar dengan kawan buku dah terang sikit sebenarnya. Dan program kita itu sebenarnya menjelaskan apa yang kita mampu buat. Najib kata bankrupt, saya nak jawab. Bagi tahu Najib, dengar abang kamu cakap, mana negara di dunia, China, India, Arab, sejarah Islam, Afrika, mana dia negara di dunia yang menyebabkan negara itu muflis atau bankrupt sebab kerajaan itu tolong rakyat miskin? Kerajaan dalam sejarah Cina, ada satu raja yang bankrupt sebab dia tolong miskin. Atau Khalifah Umar Al-Aziz, dia sangat cinta kepada orang miskin, maka oleh itu negeri itu bankrupt. Tak dengar ni yang kamu belajar dari Rasulullah aja ni. Tak ada. Yang ada apa yang bankrupt? Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah kata apa? Bila pemimpin rasuah, bila pemimpin rampas kekayaan rakyat, bila pemimpin lupa daratan, bila pemimpin menindas rakyat, masa itulah negara itu hancur dan tamadun itu hancur. Baca. Jadi sebab itu saya yakin kita buat program. Apa beza? Taib kata kita tak tahu perintah. Tengok apa Pulau Pinang buat. Saya sebut tadi Terengganu, Kelantan. Pulau Pinang buat, apa Selangor buat. Selangor sudah tahu. Kaya daripada Sarawak tak? Ada minyak Sarawak, Selangor? Tak ada. Ada balak? Tak ada. Kelapa sawit sedikit. Tapi air percuma. Mati 2,500. Bagi 2,500 tiap orang mati. Sebab wang dapat jimat. Haram kalau Tan Sri Khalid ambil tanah. Haram kalau dia ambil kontrak untuk diri dia atau keluarga dia. Itu pemikiran kita. Kalau saya dapat tahu
Seperti mana berlaku satu dua ahli parlimen nak lompat itu, yang pernah lompat sebelum. Saya ingat di Kedah, menteri seorang keadilan, dia claim banyak-banyak. Menteri besar Ustaz Azizan bagi tahu saya, no, ini berlaku. Saya kata, Ustaz, kita panggil dia supaya balik dan gugurkan dia sebagai menteri Exco. Itu pilihan saya. Saya bukan fanatik parti. Kita fanatik kepada prinsip. Tak betul, buang. Bila kita ambil keputusan buang, dia pun kata, saya dengan ini isytiharkan keluar kepada keadilan. Kalau tidak percaya kepada Anwar sebagai ketua, bapa engkau. Sebab saya bercakap 2 minggu sebelum itu dengan menteri besar, dia ini ada kes, jadi minta dia letak, dia dibuangkan. Tetapi umum ini sebab itu media, maka utusan TV3, RTM, habis, tidak ada keyakinan lagi, maka bersyarahlah mereka. Jadi sebab itu saudara kena ingat, supaya kita bawa perubahan dan bagi tahu kepada Datuk Taib Mahmud kalau dia nak dengar. Kalau dia tak dengar, jatuhkan dia untuk selamatkan negeri. Sebab kita bukan janji berdasarkan apa yang kita dah amalkan. Dulu janji saja, sekarang dah buat di Selangor. Ni Pulau Pinang, siapa ketua menteri? Cina. Oh, dia tengok Anwar dia sokong Guan Ek. Memang betul saya sokong. Sebab apa? Saya lebih suka sokong Cina baik. Mereka sokong Cina geng dia. Lim Guan Eng, saya kata Guan Eng, untuk orang Melayu, untuk orang Islam ini, mengimarahkan masjid, membanyakkan program masjid, pendidikan agama ini penting. Masa Kerajaan Barisan Nasional bagi 12 juta, dalam setahun dia ambil, dia naik lebih daripada 100% peruntukan untuk Majlis Islam Pulau Pinang. Daripada 12 juta jadi 24 juta dalam masa sesuatu. Dia yang nak kata, oh tapi dia ni, dia Cina. Ya betul lah, dia Cina. Oh tak boleh, dia Cina. Yang dulu Kuala Sukut Cina lah, bukan Mat Sukut. Jadi logik tak ada. Orang UMNO di bawah ni macam BN. Oh jom Cina, dia kawan Cina. Dan kamu, tapi apa beza? Saya memang kawan dengan orang Cina. Kita dalam PAS keadilan DAP kita dah pakat. Tapi prinsip dia kita guna. Apa dia? Untuk rompak orang? No. Untuk hina orang? Tak. Untuk tindas orang? Tak. Untuk memperkayakan kita? Tak. Ini saya lebih suka dan saya memilih ambil orang Melayu, anak muda yang ada prinsip, yang boleh kita latih dan angkat, yang boleh mewakili masyarakat kita. Dan saya mahu kalangan orang Cina, baik keadilan, baik DAP, kita sokong kerana Cina yang ada prinsip. Kita mahu kawan-kawan kita, baik keadilan, baik PAS, tapi yang ada prinsip yang kita angkat, bawa bersama. Jadi PAS, keadilan, DAP, ini dia yang amat ditakuti oleh Barisan Nasional sekarang. Jangan bagi undi kepada bebas ataupun calon-calon parti sepihan lain, kerana tiap undi yang pergi pada bebas itu lagi daripada kita. Kita lawan dengan BN. Dan mudah-mudahan 17 April kita akan isytiharkan. Dan 16 pilihan raya, 17 kita isytihar. 17 kita isytihar Taib Mahmud sebagai ketua pembangkang Sarawak. Dan insyaAllah main parlimen pun begitu juga. Bila menang kita di parlimen, selepas itu kita isytiharkan Datuk Najib sebagai ketua pembangkang. Dan kalau dia setuju, saya akan lantik dia sebagai duta besar Malaysia ke Mongolia. Jadi sekali lagi lah, saya dah kena ke Moratuang dan memang terlambat sikit. Saya pun maaf dan terima kasih banyak. Dan saya mahu adik saya ini menang dengan majoriti yang baik. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan kepada Najib. Ini harapan kita di Sarawak. Jaga dia baik-baik. Ya, insya-Allah dia akan menang dengan majoriti yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.